Asas Sains Komputer Tingkatan 3. Menulis pernyataan function dan prosedur. Penulisan user-defined function bermula dengan mentakrifkan function tersebut di permulaan atur cara. Selepas itu, pengguna boleh memanggil fungsi tersebut setiap kali tugasan khas function perlu dilaksanakan dalam atur cara. Seterusnya, mari kita lihat sinteks pentakrifan suatu user-defined function. Def, nama function, dalam kurungan parameter, nokta bertindih, badan function, return nilai. Seterusnya, mari kita lihat penerangan sinteks bagi user-defined function. Pertama, def. Def digunakan untuk mentakrifkan function. Seterusnya, nama function. Nama function harus mencerminkan tugas khas yang akan dilakukannya. Seterusnya, parameter. Parameter merupakan satu pemboleh ubah untuk menerima argumen atau nilai yang dihantar kepada function semasa dipanggil. Parameter dimasukkan dalam tanda kurungan. Seterusnya, titik bertindih. Pentakrifan nama function dan parameter mesti diakhiri dengan tanda titik bertindih. Seterusnya, badan function dimulakan dengan sebaris selepas nama function dan perlu indent dari jidar kiri. Badan function terdiri daripada set arahan atau instruction bagi tugasnya. Akhir sekali, sinteks return. Return digunakan untuk memulangkan nilai atau output yang dihasilkan oleh function tersebut. Pernyataan return dalam function memulangkan satu nilai sahaja. Nilai ini boleh merupakan nilai tunggal atau satu ungkapan yang menghasilkan satu nilai tunggal. Nilai yang dipulangkan dalam pernyataan return boleh berupa satu nilai tunggal atau sekumpulan nilai yang diasingkan dengan tanda koma. Dalam kebanyakan bahasa pengaturcaraan, pernyataan return dalam function memulangkan satu nilai sahaja. Nilai ini boleh merupakan nilai tunggal atau satu ungkapan yang menghasilkan satu nilai tunggal. Walau bagaimanapun, dalam bahasa pengaturcaraan Python, nilai yang dipulangkan dalam pernyataan return function boleh berupa satu nilai tunggal atau sekumpulan nilai yang diasingkan dengan tanda koma. Sebagai contoh, A. Pernyataan return memulangkan satu nilai tunggal. B. Pernyataan return memulangkan satu nilai tunggal dari ungkapan yang digunakan. C. Pernyataan return memulangkan lebih daripada satu nilai. Pernyataan return ini memulangkan dua nilai dalam susunan menaik. Seterusnya, mari kita lihat satu contoh penggunaan user-defined function bagi situasi permainan batu seremban.
Batu seremban ialah sejenis permainan tradisional yang dimainkan di Malaysia. Dalam permainan ini, seorang pemain bermula dengan peringkat yang mudah sehingga ke peringkat terakhir yang disebut buah lapan. Kemudian barulah pemain melakukan aktiviti timbang dan tangkap untuk mendapatkan mata. Paparan berikut menunjukkan kod atur cara bagi contoh tersebut. Simulasi aktiviti timbang dan tangkap dalam permainan boleh diwujudkan, dan nama user defined function yang akan dibina ialah bilangan batu. User defined function ini akan menerima satu nilai yang mewakili bilangan batu yang akan digunakan dalam permainan, yaitu 5. Nilai ini akan dihantar ke subfunction bagi built-in function random, yaitu random.rantin. Nilai yang dipulangkan kali pertama adalah bilangan batu yang berjaya ditimbang. Selepas itu, nilai ini akan dihantar ke function random.rantin semula dan nilai yang dipulangkan kali kedua mewakili bilangan batu yang berjaya ditangkap. Gelung while digunakan supaya aktiviti timbang dan tangkap dapat diteruskan sehingga pemain menamatkan permainan. Sekiranya batu berjaya ditimbang, barulah user defined function, yaitu bilangan batu, dipanggil semula. Kali ini argumen yang dihantar ialah hasil timbang dan nilai yang dipulangkan ialah bilangan batu yang berjaya ditangkap. Panggilan function bilangan batu diletakkan dalam gelung ulangan while supaya aktiviti timbang dan tangkap batu dapat dilakukan secara berulangan. Berikut merupakan paparan output bagi kod atur cara bagi contoh tersebut. Seterusnya, mari kita lihat bagi prosedur. Sinteks untuk menulis prosedur hampir serupa dengan sinteks pentakrifan user-defined function. Cuma prosedur tidak memulangkan sebarang nilai ataupun output kembali kepada atur cara atau pernyataan kod yang memanggilnya. Badan prosedur hanya terdiri daripada set arahan bagi tugas khas. Berikut merupakan sinteks bagi prosedur. Def, nama prosedur, dalam kurungan parameter, titik bertindih, badan prosedur. Seterusnya, kita akan lihat bagi penerangan sinteks dalam sinteks prosedur. Def digunakan untuk mentakrifkan prosedur. Nama prosedur harus mencerminkan tugas khas yang akan dilakukannya. Parameter sama seperti function dalam prosedur juga, jika mempunyai input atau parameter, maka perlu dinyatakan dalam tanda kurungan. Namun begitu, jika tiada, tanda kurungan dibiarkan kosong. Seterusnya, titik bertindih. Pentakrifan nama prosedur dengan atau tanpa parameter mesti diakhiri dengan tanda titik bertindih. Akhir sekali, badan prosedur dimulakan sebaris selepas nama prosedur
dan perlu inden dari jidar kiri. Badan prosedur terdiri daripada set arahan bagi melaksanakan tugasnya. Setelah prosedur siap dilaksanakan, pelaksanaan atur cara akan kembali semula ke baris selepas pemanggilan prosedur. Seterusnya, mari kita lihat contoh penggunaan prosedur untuk mencetak lirik lagu menggunakan bahasa pengaturcaraan Python. Situasi 1. Aimah ialah seorang guru tadika dan kelasnya mempunyai 15 orang murid. Setiap bulan, Aimah akan menyediakan lirik lagu Selamat Hari Jadi untuk murid-muridnya. Katakan 2 orang murid menyambut hari jadi pada bulan ini. Berikut menunjukkan satu segmen kod arahan yang akan mencetak lirik lagu Selamat Hari Jadi yang bernama tanpa menggunakan prosedur. Berikut merupakan kod atur cara bagi contoh tersebut tanpa menggunakan prosedur. Aimah mendapati lirik lagu tersebut sama dan berulang. Bayangkan jika Aimah ingin mencetak lirik lagu untuk semua muridnya. Berikut merupakan paparan kod atur cara contoh tersebut dengan menggunakan prosedur. Penggunaan prosedur lirik dengan parameter boleh digunakan supaya seluruh lirik tidak perlu ditaip berulang kali. Ini telah menjimatkan masa menaip. Kejadian ralat berkurangan dan segmen kod kelihatan lebih kemas. Paparan berikut menunjukkan segmen kod yang telah ditambah baik dengan penggunaan prosedur untuk mencetak lirik lagu Selamat Hari Jadi. Setelah penggunaan prosedur, hanya 2 baris kod sahaja diperlukan oleh Aimah bagi mencetak lirik lagu untuk murid-muridnya. Ini memudahkan pencetakan lirik lagu yang seterusnya untuk murid-murid yang lain. Paparan berikut merupakan contoh output bagi kod atur cara bagi contoh tersebut. Pada pendapat Anda, berdasarkan 2 jenis kod atur cara yang ditunjukkan, mana satu yang lebih mudah? Adakah penggunaan kod atur cara tanpa penggunaan prosedur atau dengan penggunaan prosedur?